ni dia guna hammer yang macam biasa kita guna tu. Hammer dengan tempat cabut paku tu kan, yang macam ada claw. Bahagian yang claw tu dia pukul-pukul dekat badan Patricia ni sampai berlubang. Pada 9 Julai 1977, 2 minggu selepas kes pembunuhan Jane McDonald, Peter ni pergilah hunting lagi mangsa. Dan masa hunting tu, dia terjumpa Maureen Long. Maureen Long ni seorang perempuan berusia 42 tahun. Dia baru keluar daripada club. So, dia offer kat Maureen Long ni nak tumpangkan balik. Tapi, dua orang ni tak terus balik. Diorang ni melencong pergi tempat lain. Pergi park dulu entah kat mana-mana. So, masa dekat tempat tu, Maureen ni keluar daripada kereta. Dan masa tu, dia attack Maureen Long. Dia pukul kepala Maureen Long dengan hammer macam biasa. And bila Maureen ni dah jatuh, dia koyakkan baju Maureen. And dia punya signature step lah, tikam dekat dada, perut dan belakang badan Maureen. Then, dia tinggalkan Maureen tu. Dia balik. Tapi, esok tu, dia tengok dekat dalam newspaper yang Maureen Long tak mati. Hidup, survive. So, dia rasa macam, matilah aku ni. Maureen tu confirm lah ingat encam muka dia, kereta dia. So, dia macam menggelabah lah. But, dia rasa nasib dia baik sebab Maureen Long hilang ingatan. So, Next victim ialah Jane Jordan yang berumur 20 tahun. So, pada 1 Januari 1977 di Manchester. So, sekarang ni dia dah luaskan dia punya kawasan hunting dia tau. Dia dah sampai ke Manchester. Daripada Leeds and Bradford sebelum ni, now dia dah dekat Manchester. Masa tu pukul 9 malam, Peter ni biasalah cari mangsa kan. So, dia cari, dia ternampak Jane Jordan. So, dia tanyalah dekat Jane Jordan macam, free ke tak kalau dia nak langgan sekarang kan. And Jane Jordan ni kata, tak free, tengah ada customer. So, kalau nak lepas ni boleh lah. Maknanya lepas customer ni, Peter lah. So, Peter pun macam, okay. But, tak lama lepas tu, Jane Jordan datang balik dekat kereta Peter and terus naik kereta. Dia pilih untuk ikut Peter. So, diorang pun deal lah. Standard price diorang macam $5 macam tu. And Peter bayar time tu juga. Selalunya dia tak bayar. Dia dah bunuh kan, apa dia nak bayar. Tapi time ni, Peter ni bayar dulu masa dekat dalam kereta. And diorang pergi ke macam kawasan macam wasteland lah. Macam tempat diorang buang-buang sampah macam tu. Buang-buang perabot semua tu kan. And dia pergi parking ke arah tempat yang macam gelap sikit tau, macam kat hujung sikit. Dan diorang keluar. So masa keluar tu macam biasalah, si Peter ni pun pergi pukul kepala Jane Jordan ni. Dan Jane ni jatuh and menjerit, suara dia kuat tau. So bila suara dia kuat, Peter ni pukul lah dia lagi 10 kali. Tempat tu pula memang kira macam pot lah untuk prostitute ni semua bawa customer diorang datang situ. So tempat tu ramai orang. Bukanlah ramai tapi macam adalah orang yang datang and pergi macam tu. Dan tiba-tiba ada kereta lalu and parking dekat dengan tempat dia orang dua ni berhenti tau. Terbantutlah niat dia nak bantai Jane ni lagi. Sebab dia baru pukul je kan, dia belum tikam lagi. Tapi dia sempat tarik Jane ni masuk macam dalam semak tau. And dia pula parking kereta dekat dengan semak tu. So dia boleh macam sambil dia terbungkuk-bungkuk ke, macam jalan itik ke, masuk dalam kereta dia. Dan dia tunggu kereta yang lagi satu tu belah. Tapi kereta tu macam tak belah-belah, duduk je kat situ lama-lama. So dia belah. So masa dia nak balik tu, dia teringat dia dah bagi duit dekat Jane. And daripada duit tu, polis boleh trace macam duit tu daripada bank mana ke apa semua kan. Dan dia jadi macam tak tentu arah lah. Dia macam fikir macam pergi ambil ke nak balik. Kalau pergi balik, maknanya akan ada orang yang nampak dia. And kalau dia balik je, polis akan jumpa duit tu. But last dia balik. Esok tu, dia tengok paper. Tak ada berita pasal Jane Jordan. Tak ada berita pasal Yorkshire Ripper.
tak ada berita pasal missing people. So dia macam terkejut lah. And dia tahulah yang mayat Jane Jordan tu tak ada orang jumpa lagi. Sampailah dah seminggu. So lepas seminggu, still tak ada berita dekat dalam newspaper pasal dia ataupun pasal Jane Jordan. And time tu dia memang sure yang mayat Jane Jordan still ada dekat dalam semak tu. Then dia pergi balik dekat situ. Dah seminggu so mayat tu of course lah dah macam dah mula nak reput, dah busuk. But dia pergi juga nak pergi cari dia punya $5. So masa dia pergi situ, dia cari-cari mayat Jane Jordan, jumpa. Dia carilah handbag Jane Jordan, tapi tak ada. So bila tak ada, dia macam bengang lah, tak jumpa duit $5 dia. Lepas tu dia cari kat bawah badan mayat tu. Dia buka baju, cari kat dalam baju semua, cari dalam kasut, tapi tak jumpa. Then bila dia dah cari-cari tapi tak jumpa, dia bengang. Bila dia bengang, dia ambil pisau, dia tikam-tikam, toreh-toreh badan Jane Jordan yang dah nak reput tu, yang dah busuk tu, sampai perut Jane Jordan ni macam meletup tau. Macam keluarkan macam cecair bau yang sangat-sangat busuk. Lepas tu kat situ kan tempat buang sampah kan, so macam ada serpihan kaca semua tau kat situ. And then dia ambil serpihan kaca tu, dia potong leher Jane Jordan. Tapi tak load lah. So dia pergilah ambil, dalam kereta dia ada hacksaw. So dia ambil hacksaw tu, dia gergajilah kepala Jane Jordan tu, nak bagi tanggal. Dia nak cabut, dia nak letak kat tempat lain. But tak boleh juga. Dia dah try, tak putus-putus juga kepala Jane Jordan ni. Dia macam bengang lah. Dah bengang-bengang, dia pergi sepak-sepaknya badan Jane Jordan tu. Lepas tu baru dia betul-betul give up, dia balik. And mayat Jane Jordan ditemui oleh 2 orang yang masa tu pergi tempat tu nak cari batu-batu. So diorang yang jumpa mayat Jane Jordan, and memang keadaan mayat Jane Jordan dah sangat-sangat teruk lah. So next, pada 21 Januari 1978, malam tu Peter ni macam biasalah pergi hunting mangsa dia, and terjumpa Yvonne Pearson yang berusia 21 tahun. So deal dengan si Yvonne ni jadi diorang pun gerak lah pergi ke macam sama juga macam tadi, Wasteland. Sampai je dekat situ, Yvonne ni keluar kereta, terus dia bantai kepala Yvonne ni. Dia bantai berkali-kali kepala Yvonne dengan hammer. Lepas tu ada kereta lalu tau. Ada kereta lalu yang parking dekat dengan tempat dia. Kat situ kan macam tempat buang sampah kan. So ada sofa. Dia tarik Yvonne ni pergi belakang sofa tu. Then sebabkan Yvonne ni belum mati, so dia mengerang kesakitan lah. And dia nak senyapkan Yvonne ni, dia ambil macam ada bulu-bulu daripada sofa tu, dia sumbat dekat dalam mulut Yvonne sampai ke anak tekak. Sambil tu dia tutup hidung, nak bagi Yvonne ni lemas lah. Sampailah Yvonne ni memang dah tak bernyawa. And then kereta yang ada parking dekat situ, tak lama lepas tu dia gerak tau. Lepas dia gerak, Peter Sutcliffe buka baju Yvonne and seluar Yvonne ni semua. Lepas tu dia sepak-sepak badan dengan kepala Yvonne Pearson. Dan dia tak puas lagi, dia naik ke atas badan Yvonne tu, dia pijak, dia lompat. Lepas tu dia ambil tanah yang ada dekat area situ, dia tutupkan badan Yvonne ni dengan tanah, macam jadi macam kubur lah. Dan kubur yang macam tak seberapa tu, dia cover dengan sofa. Lepas tu dia balik. Pada 26 Mac 1978, 2 bulan lepas Yvonne Pearson ni mati, baru orang jumpa mayat dia. Sebab mungkin ada anjing ke apa kat situ yang dah kacau-kacau tempat tu kan, sampai tangan Yvonne ni dah terkeluar daripada sofa. So masa tu baru orang jumpa. Pada 31 Januari 1978, Peter ni macam biasalah pergi hunting, cari mangsa di kawasan Huddersfield. And time ni lah dia jumpa Helen Ritka. Dah deal apa semua, diorang pergi macam yard kayu balak tau, tempat kayu-kayu balak macam tu.
So macam biasalah, Helen ni keluar daripada kereta, dia terus bantai dengan hammer. Lepas tu baru dia perasan dekat situ ada 2 buah taksi parking dekat dengan tempat dia. So dia menggelabah lah, dia dah pukul. Taksi tu memang ada dekat situ daripada tadi, and dia pula baru perasan taksi tu ada. Macam dia cuak lah, takut orang nampak dia kan. So dia tarik Helen tu, bawa pergi ke belakang timbunan kayu-kayu balak tau. Masa tu Helen tu belum mati lagi. So dia ambil hammer, dia pukul lagi sampai mati. Lepas tu dia pergi dekat kereta, dia ambil pisau, dia tikam jantung Helen tu berkali-kali, then dia belah. And mayat Helen Ritka dijumpai pada 3 Februari. So dia mati pada 31 Januari. Mayat dia dijumpai pada 3 Februari. So dah berhari jugalah baru jumpa mayat dia. So next, Vera Millward. Vera Millward ni berumur 40 tahun. Cerita dia sama je, cara dia bunuh semua sama je. So yang ni pendek sikit. Pada 16 Mei 1978 dekat area Manchester, macam biasalah, dia pergi hunting, cari mangsa, dapat prostitute, Vera Millward. Dia turun daripada kereta, Peter Sutcliffe pun bantai kepala dia dengan hammer, lepas tu tikam. And mayat Vera dijumpai pada pukul 8 pagi esok tu. Lepas dah check, kepala dia diketuk 3 kali, tapi dengan sangat kuat sampai darah, and dia punya brain tissue meleleh-leleh dekat baju dia. Dia kena toreh dengan tikam dekat perut sampai usus dia terkeluar, dan bahagian badan belakang dia kena tikam berkali-kali dekat tempat sama je. So macam sampai berlubang lah. Itu je kes dia. Next ialah Josephine Whittaker. Josephine Whittaker ni umur dia 19 tahun. And pada 4 April 1979, Josephine ni jalan kaki nak balik rumah dia tau, daripada rumah nenek dia. And masa jalan tu, Peter ni ternampak Josephine and macam offer nak teman lah, sambil borak-borak. And sampai dekat kawasan yang dirasa sesuai untuk di-attack, dia pukul kepala Josephine dengan hammer. Lepas tu dia tikam Josephine guna screwdriver dekat dada and perut sebanyak 21 kali. Then dia tikam 6 kali lagi dekat lengan Josephine. Dia tikam 6 kali lagi dekat peha Josephine. Lepas tu dia masukkan screwdriver tu dekat kemaluan Josephine Whittaker. Then pagi esok, adik Josephine ni lalu tau kat kawasan tu, sebab kawasan tu macam kawasan padang macam tu. Lalu dekat kawasan tu, nampak polis ramai-ramai tengah berkerumun macam tu. And dia nampak kasut macam kasut kakak dia. So dia lari balik rumah, bagi tahu mak bapak dia. Dan mak bapak dia tengok dalam bilik, Josephine ni pun memang tak ada. Diorang buat report polis. Lepas tu polis sahkan mayat yang dekat padang tu ialah mayat Josephine Whittaker. Means adik dia sendiri yang jumpa mayat dia sebenarnya. Next ialah Margaret Walls, berusia 47 tahun. And Margaret Walls ni pun bukan prostitute. So pada 20 Ogos 1980, Peter ni ternampak Margaret berjalan kaki dekat area Leeds. And dia terus pergi belakang Margaret, dia pukul dengan hammer. But kali ni dia tak tikam mangsa dia. Dia melutut dekat atas dada Margaret ni. Lepas tu dia ada bawa tali and dia jerut leher Margaret sampai mati. Lepas dah mati, dia buka baju Margaret semua. Lepas tu dia tutup Margaret dengan rumput-rumput, daun-daun yang ada dekat situ. And the next day, ada 2 gardener lalu dekat situ and terjumpa mayat Margaret Walls. So next ialah Jacqueline Hill. Jacqueline Hill ni adalah mangsa terakhir Yorkshire Ripper. And Jack ni seorang student yang berumur 20 tahun. And pada 17 November 1980, di Arndale Shopping Centre, Jacqueline ni baru habis seminar tau dekat situ. And Peter ni pula ada dekat mall tu punya parking lot. Dia nampak Jacqueline, so dia follow sampai macam tempat tak ada orang sikit. Dia hentam kepada Jacqueline ni dengan hammer.
Then dia tikam-tikam dada Jacqueline ni guna screwdriver. And tak cukup dengan tu, dia tikam sebelah mata Jacqueline Hill. Lepas tu dia belah. Pukul 10 malam, ada student lalu tau dekat area tu. And ternampak macam bag tu colour cream tau. So colour terang. And bila diorang tengok, dekat situ ada macam blood stain. Ada kesan darah. Dan diorang panik lah. Diorang call polis. So polis datang cari-cari, tak jumpa mayat ke apa ke. Memang jumpa bag tu je. So dah tak jumpa kan. Esok tu, Donald Court, iaitu manager Arndale Shopping Centre tu, lalu dekat situ, dia yang jumpa mayat Jacqueline Hill. Next ialah arrest and trial untuk Yorkshire Ripper. So, kan ada antara mangsa-mangsa Yorkshire Ripper ni yang survive. Dari statement diorang and barang-barang bukti yang terdapat dekat mayat ataupun dekat tempat kejadian tu, yang banyak bagi petunjuk tau untuk kes Yorkshire Ripper ni. Termasuk foto feed. Pada 2 Januari 1981 ada roadblock. So Peter ni lalu dekat roadblock. Dalam kereta dia ada Peter dengan seorang perempuan, which is prostitute, berumur 24 tahun, iaitu Olivia Rivers. So bila polis tengok-tengok, nombor plate dia macam nombor plate palsu tau. So dia kena tahan dekat situ. And bila dah bawa pergi balai dekat situ, dia ditransfer ke Dewsbury Police Station. And disoal siasat atas kes Yorkshire Ripper sebab dia punya physical karakteristik dia sangat match dengan Yorkshire Ripper. Dan esok tu diorang pergi balik dekat tempat diorang buat roadblock tu tau. And diorang jumpa hammer dengan pisau. Means Peter ni dah sempat buang kat situ sebelum ikut diorang ni pergi balai. So lepas dah siasat, diorang pun dah ada bukti untuk dapatkan warrant untuk geledah rumah Peter Sutcliffe. So lepas dah dapat warrant, diorang pergi rumah Peter Sutcliffe, diorang geledah, diorang jumpa lagi banyak lagi barang, hammer lagi, pisau semua. And isteri Peter Sutcliffe pun dibawa ke balai untuk bantu siasatan lah. Lepas 2 hari disoal siasat, Peter Sutcliffe ni claim yang dia ialah Yorkshire Ripper tu. And the next day, dia dengan sangat tenang, sangat bersahaja, dia ceritakan details, describe satu-satu benda apa yang dia buat dekat mangsa-mangsa dia. Macam mana dia attack, macam mana dia bunuh, semua dia cerita. And seminggu lepas tu, Peter Sutcliffe claim yang God had told him untuk bunuh semua perempuan-perempuan tu. Peter Sutcliffe was charged on 5 Januari 1981. And waktu trial, dia mengaku tidak bersalah terhadap 13 tuduhan membunuh. Tapi dia mengaku yang dia buat tu semua atas dasar tanggungjawab and atas arahan God. And akhirnya Peter Sutcliffe didapati bersalah ke atas kesemua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, life imprisonment, dan minimum 30 tahun dalam penjara baru dia boleh consider lah sama ada nak bagi parole ataupun tak. But pada 16 Julai 2010, Mahkamah Tinggi menetapkan yang Peter Sutcliffe menerima hukuman whole life tarif. Okay, so macam ni life imprisonment ataupun penjara seumur hidup, macam yang kita tahu, dia akan duduk dalam penjara selama mana yang dia dah hidup, berapa umur dia time tu. But whole life tarif,
adalah penjara sepanjang hidup. Means mereputlah kau kat dalam tu sampai bila-bila. And pada ketika Yorkshire Ripper ni tertangkap, West Yorkshire Police kena kritik teruk tau. Sebab sebelum diorang tangkap Peter Sutcliffe, sebenarnya Peter Sutcliffe ni dah pergi balai untuk kena soal siasat 9 kali. Tapi diorang tak dapat juga nak tangkap Peter Sutcliffe ni. Padahal dah 9 kali dah ada soal siasat orang ni. And Peter Sutcliffe pula, dia keep terkeluar daripada list suspek sebab diorang tak ada bukti. And ada pula orang lain yang menyamar konon-konon dia tu The Ripper and hantar surat dekat polis. So polis dah fokus dekat orang tu. So Peter Sutcliffe ni dah terlepas daripada suspek punya list. But orang tu sebenarnya menyamar je and dia sebenarnya macam main-main lah, macam prank lah. So masa dia dekat dalam penjara, dia dipindahkan ke Broadmoor Hospital sebab didiagnose mengalami paranoid schizophrenia. And masa dekat hospital macam-macam lah jadi dekat dia. Sebab Broadmoor Hospital tu kan hospital mental untuk macam orang-orang yang sepatutnya dekat dalam penjara tapi dia ada sakit otak, so dia kena duduk dekat Broadmoor Hospital. So maknanya dekat dalam tu semua pun orang jahat lah juga. And Peter Sutcliffe ni kena teruk tau masa duduk dekat dalam hospital tu. Dia kena pukul dengan coffee jar dekat pipi sampai kena 30 jahitan. Lepas tu dia pernah kena jerut dengan kabel headphone. Lepas tu dia kena cocok mata dengan pen sampai mata kiri dia buta. And mata kanan dia cedera parah. Dan dia kena kencing manis pula lepas tu. Sebab dah makin tua kan, dah sakit. And pada tahun 2007, ada seorang inmate yang nak cocok mata dia dengan pisau yang makan stick tu. Nak butakan lagi sebelah. Tapi dia sempat elak. So tercocok dekat pipi je. Dan pada tahun 2018, pihak Broadmoor Hospital cakap macam yang dia ni dah sihat lah. So dah tak payah duduk kat hospital lagi. Dah boleh pindah duduk kat dalam penjara je. And dia masuk ke HM Prison Frankland di Durham. And masa dia dah tua tu, dia dah completely buta tau. Sebab dikatakan ada satu time tu dia nak ambil injection untuk kencing manis dia, untuk hilangkan blur kat mata kanan tu. Tapi tak tahulah kat mana yang salah. Silapnya lepas dia ambil injection tu, dia terus buta. So butalah dua-dua mata dia. And finally, like we all know, Peter Sutcliffe pergi ke hospital untuk follow up. Sebab 2 minggu sebelum tu dia kena serangan jantung. So dia pergi ke hospital sebenarnya untuk follow up. And masa follow up, diorang check untuk COVID test. And Peter Sutcliffe positive COVID-19. And Peter Sutcliffe tolak untuk menerima apa-apa rawatan berkenaan dengan COVID. Dia tak nak terima rawatan. So pada 13 November 2020, Peter Sutcliffe meninggal dunia pada usia 74 tahun di University Hospital of North Durham. The end. So what do you guys think? Lepas apa yang dia dah buat selama ni, dengan dia punya cara bunuh tu yang sangat kejam, sebab masa-masa dia semua tak immediately mati tau. Maknanya diorang terseksa sebelum diorang mati. And you all rasa padan ke apa yang dia dapat sekarang ni? Dengan macam mana life dia dekat dalam hospital tu, kena macam-macam. And lastly, mati sebab COVID-19. I don't know. Korang lah. Korang rasa macam mana? Komen dekat bawah. So, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. And follow dekat IG. And tolong suggest lagi siapa-siapa punya nama yang korang rasa cerita dia menarik untuk dibahaskan. So, kalau ada suggestion, boleh email dekat email bawah. And kalau korang nak baca
pasal cerita Peter Sutcliffe ni. Link semua ada kat bawah macam biasa. Korang boleh baca sendiri sebab dekat situ ada banyak lagi cerita-cerita yang lebih detail dari apa yang Ika cerita. So, till the next video. Bye. Love you.